Okey, hello guys. Kepada semua sahabat-sahabat, subscriber RA Blur Channel, kepada semua penonton RA Blur Channel, aku ucapkan selamat sejahtera. Semoga korang semua sihat-sihat. Pada video kali ini aku nak bawa pada korang satu petua bagaimana untuk menghilangkan rasa pedas cili. Maksudnya cili giling ataupun cili kisar, ya, cili kering. Dia ada separuh orang dia tak nak pedas, tetapi apabila dia beli cili ya, tiba-tiba cili tu pedas melampau. Ada petua kata kalau yang kerinting pedas, kalau yang lurus berkilat-kilat tak pedas. Tetapi kadang-kadang kita tiada pilihan. Waktu kita masuk kedai, kita tengok benda tu dah ada, so kita beli juga. Sebenarnya aku pun tak tahu mana satu pedas, mana satu tak pedas. So aku nak tunjuk kat korang ada satu petua macam mana nak menghilangkan rasa pedas cili. Tak kira lah pada asalnya cili tu pedas ke ataupun memang tak pedas, ya. Tetapi kadang-kadang bila kita tak pasti, kita masak and then ada orang mengadu pedas, family kata tak sedap, pedas, anak kata tak nak makan pedas sebab cili memang pedas. So ini antara petua dia, aku tunjuk kat korang. Kalau boleh korang ikut. Kalau korang rasa benda ni mengarut, aku pun tak pasti. Jadi korang cuba. Sekarang aku pun nak cuba benda ni. Sebab sebelum kita rebus, mesti kita akan potong cili ni, ya. Kita akan rebus bagi lembut and then baru kita kisar. Jadi sebelum kita rebus, kita pasti akan potong cili ni halus-halus sebab tak boleh nak masuk dalam blender kalau yang panjang-panjang macam tu. Jadi semasa potong tu, korang belah cili tu dan keluarkan tangkai dalam dia, urat dalam dia. Tengok macam ni, urat dalam dia ni, ya, yang ada biji-biji cili tu melekat. Dan cilinya pun, bijinya pun korang buang. Bijinya pun korang buang. Kerja ni agak rumit sikit, tetapi kalau korang rasa ndak masakan korang tu tak rasa pedas sangat, lepas tu family pun tak merungut dengan masakan korang, nampak sedap tapi tak boleh nak makan sebab pedas. Ada yang mungkin tak boleh tahan pedas, ya. Kalau ada yang berpenyakit ulcer contohnya, takut usus luka kan, so diorang akan tolak masakan kita pula. So seeloknya kita buat cara macam ni. Jadi dia sebenarnya tidaklah langsung tak pedas langsung, tetapi akan kurang pedas dia. Kalau ikut petua orang tua-tua, dia akan kurang pedasnya. Cuma agak rumit lah. Kau tengok macam mana cara aku buat ni, ya. Agak rumit sikit lah sebab nak kena potong, lepas tu belah, asingkan biji dia, buang. Tapi sebenarnya kalau nak ikut, korang pun akan sewaktu lepas rebus pun korang akan asingkan juga biji dia. Sebab korang akan tuskan selepas rebus, bila cili tu dah kembang, and then korang akan asingkan juga biji ni. Korang takkan kisar biji ni sama-sama, sebab kalau cili kisar, nampak biji-biji dia agak tak cantik. Itu sebab kadang-kadang kalau kita pergi kedai, kita beli cili bo ataupun cili giling yang dah memang dikisar, ya, kita tak ada nampak pun biji-biji dia dalam pack tu. Sebab diorang buat macam ni, diorang akan buang biji-biji dia ataupun toskan biji-biji dia. So untuk korang, aku cadangkan try petua ni supaya ianya tidaklah buat terlampau pedas kan. Kita terlampau pedas agak kadang-kadang budak-budak tak makan, anak-anak kita tak nak makan kan. So potong macam ni, korang perhatikan. Memang nampak rumit sikit lah. Aku pun sebenarnya sebabkan petua kan, so aku nak tunjuk kat korang, jadi aku buat lah. Kadang-kadang kita tak sempat, tak ada masa. Benda-benda ni kalau kita pergi kedai, kita beli cili and then ianya tidaklah emergency,
kita beli cili kering ni, dia tak emergency. Waktu santai-santai kat rumah tu pun kita boleh buangkan dulu benda ni, and then maaf, rebus cili ni bagi kembang, kemudian kisar, dan ianya boleh kita simpan dalam peti ais kan. Nak masak tinggal ambil aja. So tidaklah kata ianya melambatkan masakan kita. Waktu kita santai tak ada buat apa, okey, kita beli cili kering memang, and then kita buat sementara menunggu nasi masak ke kan. Walaupun kita tak masak pedas hari tu, ada cili kering yang kita beli, kita boleh buat macam ni, buangkan urat-urat dia yang tu. Ni yang orang kata menjadikan cili tu pedas. Sebab aku sendiri pun aku tak pasti cili yang aku beli ni adakah pedas ataupun tidak. Sebab dia nak kata kerinting pun tidak, nak kata lurus sangat pun tidak, berkilat memang berkilat. Tapi itulah, kadang-kadang kita bila kita tanya kedai sendiri pun cakap dia tak tahu kan. Dia kata ini yang supplier hantar, saya jual aja, dia kata kan. Ataupun dia pun bermacam versi, ini daripada Bangladesh, ini cili daripada India, ini cili daripada Indonesia, katanya. Jadi kita pun tak pasti Indonesia punya pedas ke, India punya kurang pedas ke, kita tak pasti. So untuk mengelakkan ataupun mengurangkan pedas dia, kita try petua ni. Aku nak ajak korang cuba petua ni. Sambil tu, untuk siaran RA Blur channel ni, aku mohon jasa baik korang semua, kalau boleh korang subscribe lah, korang like lah dan share lah channel aku ni. Sebab sebenarnya aku blur lagi aku nak buat konten apa, tapi mana yang terlintas dan aku rasa bermanfaat untuk aku kongsi dengan korang, tu yang aku upload lah. Banyak video memang banyak, tapi kadang-kadang aku terfikir adakah ianya sesuai untuk korang semua. Sebab aku ni suka merakam pakai handphone je pun. Korang try lah ya. Lepas tu korang dah buat macam ni, ikut petua ni, and then korang rebus, kemudian kisar. InsyaAllah aku rasa ianya boleh kot korang praktikkan. Sebab ia tidaklah sesusah mana, cuma rumitnya waktu memotong cili ni lah. Sebelum ni korang buka kita potong dua, and then kita akan masukkan dalam blender kan, dalam pengisar. Ataupun kalau tumbuk pun tumbuk lah, kalau giling pun giling lah. Tapi agak sukar nak jumpa orang yang menggiling cili sekarang ni. Memanglah dalam kalau kita pergi pasar raya ada tertulis cili giling, dia kata, tetapi sebenarnya nama je lah. Dekat kilang supplier tu pun dia kisar pakai mesin, dia takkan giling. Ada berapa orang tenaga kerja yang dia guna untuk giling, dan berapa banyak satu hari orang yang menggiling tu boleh giling kan. So cili kisar lah orang panggil sekarang. Jadi aku rasa itu aja konten aku pada video kali ni. Aku harap korang semua puas hati. Kalau suka korang boleh like, tapi kalau boleh korang subscribe lah sekali channel aku ni, supaya aku akan bersemangat untuk tambah berbagai-bagai lagi konten. Dan aku akan tengok konten mana yang view tinggi, dan mungkin aku akan concentrate untuk satu konten tu saja. Contohnya dalam channel aku ni ada juga konten masakan, ada juga konten hiburan. So aku nak tengok
mana yang konten ataupun view paling tinggi, aku akan konsentrate pada konten tu lah. Kalau konten masakan tinggi, aku akan konsentrate pada konten masakan. Sebenarnya aku tak pandai masak, cuma kalau setakat untuk divideokan makan sendiri dan aku rasa sedap, aku akan share dengan korang semua. Aku akan share dengan korang semua. Sebab banyak masakan yang aku post, aku upload lebih kepada masakan yang ringkas-ringkas. Masakan yang ringkas-ringkas, walaupun aku dah berkeluarga, isteri aku masak, tapi sebenarnya aku pun suka memasak. Aku suka memasak. Bukan kata aku tak makan makanan isteri aku, tetapi aku juga nak try skill aku. Korang pun sebenarnya boleh try. Mana yang penonton yang lelaki tu ataupun yang bujang tu, yang tinggal seorang tu, student-student, kalau nak try makanan-makanan ringkas, korang subscribe channel aku, korang boleh tengok menu-menu ringkas yang aku pernah post, aku pernah upload dalam channel aku ni. Okey, jumpa lagi. Semoga korang semua baik-baik belaka dan terima kasih kerana menonton.